Kita nak teruskan perbincangan berkenaan dengan pengurusan kewangan di kala keadaan ini semuanya faham dengan fasa tempoh sebegini. Bagaimana kita ni nak elak disenar hitamkan? Selepas ini, banyak komitmen nak bayar rumah, bayar kereta, semuanya dah kena bayar kredit dan sebagainya. Ini yang kita nak bincangkan pada mereka yang mungkin tidak diluluskan permohonan untuk meneruskan moratorium sehingga Disember nanti. Kita nak bersama dengan Cik Zamri Zainal, merupakan Ketua Cawangan AKPK Kuala Lumpur. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Baik. Cik Zamri telah mendengar sedikit perkongsian Aizuddin tadi. Ya, kan? Maknanya kapal dah nak karam dah. Ya, betul. Kan? Masa tu keadaan semua kalau individu berada dalam situasi itu pastinya tak tahu. Ya, Mungkin betul. pada mulanya kita rasa, aku boleh handle ni. Ni masalah kita, masalah kewangan. Aku tahu kewangan. Tapi pusing-pusing-pusing akhirnya berada dalam zon itu. Betul. Mungkin sedikit permulaan lah. Cik Zamri boleh kongsikan keadaan dan stigma yang malu untuk meminta bantuan kalau berlaku keadaan seperti ini. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih pada Abang Syed dan saya mengucapkan tahniah kepada Cik Azrin tadi yang telah berani dan pergi ke APK, boleh kata dah macam dah nak karam dah. Itulah satu tindakan yang betul dibuat untuk membetulkan balik susunan aliran tunai dia. Bagi Cik Azrin tadi yang dia mengatakan senarai hitam tu, sebenarnya tidak ada term senarai hitam. Tak ada siapa-siapa pun menyenarai hitamkan individu. Baik pihak bank ataupun pihak pemberi kredit yang lain. Di sebalik yang stigma senarai hitam ini sebenarnya adalah individu itu sendiri. Dia punya komitmen dia. Salah satu yang mereka stigma mengatakan disenarai hitamkan apabila pinjaman mereka ditolak oleh pihak institusi kewangan. Kenapa ditolak adalah rumusan penilaian kreditnya tidak cantik dan tidak bagus. Yang itu yang dikata masih publik mengatakan itu senarai hitam. Sebenarnya komitmen kita sendiri di mana kita punya laporan kredit itu tak cantik dan ada bayaran-bayaran yang tertangguh dan tertunggak. Mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Itu sebenarnya yang dikatakan senarai hitam. Sebenarnya tidak ada mana-mana cop pun di mana-mana laporan. Tak ada mana-mana laporan yang mengatakan dicop senarai hitam dan dikatakan memang tidak boleh mengambil komitmen baru bila anda telah di tahap yang pinjaman tu tak dapat dibayar. Okay. Bila kita kan selalunya kalau kita ada kereta, komitmen kereta, rumah kan, bila macam tertangguh bayaran dan sebagainya. Kita biasa dengar SITOS dan SIKRIS. Ya, betul. Okey, dua perkara ini siapa yang faham dia cakap alamak, takutnya kan tak cantik dan sebagainya kalau nak buat pinjaman yang lain dan sebagainya. Mungkin Cik Zamri boleh terangkan berkenaan dengan SITOS dan SIKRIS, dua perbezaan ini. Memang bagus soalan tu. Memang salah satu stigma yang mengatakan di senarai hitam tu adalah apabila seseorang itu dia kata namanya di dalam SIKRIS. Padahal nama dan SIKRIS ni sesiapa yang ada pinjaman di dalam bank, di bank, namanya memang ada di dalam secara SIKRIS. Automatik memang ada kalau ada pinjaman. Bukan maknanya kalau nama kita di dalam SIKRIS adalah senarai hitam, tidak. Dia SIKRIS ni sebenarnya adalah nama panjangnya adalah Central Credit Reference Information System ataupun sistem maklumat ujian kredit berpusat. Dia dikendalikan database ini di bank negara dan yang memaskinikan data-data atau memberi maklumat di dalam database ini adalah pihak bank untuk menyalurkan maklumat peminjam mereka. So, dia cuma menyenaraikan pinjaman-pinjaman yang kita ada di bank di Malaysia dan juga detail-detail di dalam pinjaman tu seperti nama kita siapa, pemberi pinjaman siapa, bank mana, pinjaman jenis apa dan juga yang paling penting adalah track record selama 12 bulan. Track record 12 bulan. Track record bayaran bulanan tu selama 12 bulan. Sebab SIKRIS ni dia mengandungi maklumat-maklumat kita selama 12 bulan ke belakang. So kalau sekarang ni bulan September dan rekod pembayarannya adalah daripada Ogos tahun lepas. So itu sebenarnya SIKRIS. Dia bukan menyenarai hitamkan tetapi menyenaraikan pinjaman-pinjaman yang kita ada di seluruh bank. Itu saja. Dan siapa yang boleh akses pada SIKRIS ni adalah pihak bank dan juga individu. So individu ni bila dia nak akses adalah untuk melihat kedudukan kewangan individu tu sendiri. Di mana boleh dapat SIKRIS ni boleh dapat di cawangan-cawangan bank negara, di cawangan-cawangan AKPK dan juga di website online bank negara.
Maknanya sekali dah ada komitmen kredit apa semua, Ya, memang sikris. Sitos? Sitos, apa beza sikis dengan Sitos? Sitos pun dikendalikan oleh private company. Dia bukan di bawah bank negara. Dan dia juga menyalurkan maklumat kredit, maklumat pinjaman individu dan juga syarikat. Cuma apa yang lebih dalam Sitos ni adalah dia juga menyenaraikan tindakan-tindakan undang-undang di dalam tu. Contoh? Contohnya kata kita ada saman daripada pihak bank, dia akan tertera di dalam Sitos tu. Baik. Dan juga Sitos ni dia adalah maklumat jika seseorang individu itu menjadi penggarah syarikat, mempunyai syarikat dan juga kalau pernah dibankruptkan. Itu yang bahayanya Sitos. Bukanlah bahaya tetapi dia lebih detail daripada sikris. Jadi sekiranya ada rekod, katalah rekod kita ni tak bagus dan sebagainya, apa yang boleh menyebabkan kesan buruk kepada individu itu? Yang balik kepada Cik Azrin tadi kan. Dia kata sebelum dia datang KPK bayarannya memang dah tak cantik. Apa yang menyebabkan mereka ni dimasukkan dalam Sitos tu? Of course tindakan undang-undang daripada pihak-pihak pemberi kredit. So nama mereka akan diletakkan di statusnya di situ. Statusnya sebab senarai hitam atau tidak? Tidak senarai hitam, tetapi tindakan saman tu statusnya apa? Apakah stage tindakan saman itu? Notis kebankruptan ke, dah bankrupt ke, saman macam tu. So bila Sitos ni diguna pakai oleh pihak bank untuk sebagai rujukan. Contoh, katalah cik nak beri, ada orang nak pinjam kan, pinjam, dan kalau kita nak beri pinjaman, of course kita akan tengok latar belakang orang tu, kan, baru kita bagi pinjam. Baru kita percaya. Sama juga dengan pihak bank. Kalau pihak bank untuk memberi pinjaman pada seseorang individu, dia nak tahu latar belakang mereka ni siapa. So rujukannya adalah laporan kredit sikris dan juga laporan kredit Sitos. So barulah kita tahu track record seseorang individu tu. Kadang-kadang kita macam misalnya kita beli kereta kan, kata untuk lihat bagaimana cantiknya pembayaran tu. Kalau misalnya 2 bulan tak bayar, okey, dah tak cantik kan? Ya, betul. So tempoh berapa yang macam mana kita nak percantikkan balik? Okey. Cantik tu. Sikris ni sebenarnya dikemas, masa saya cakap tadi, dikemaskinikan oleh pihak bank. Dia dikemaskinikan 1 bulan sekali. Pada tarikh 15 ataupun 16 hari bulan setiap bulan, pihak bank akan mengemaskinikan data-data tu. So kalau bayaran tu kalau tertunggak 1 bulan di laporan kredit sikris tu akan ada 1. Kalau 2 bulan tertunggak. So bila nak cantikkan tu, maknanya kita kena tahu bilakah due date setiap pinjaman kita. Kalau due date 1 bulan, kita kena bayar sebelum 1 bulan. Kalau due date-nya sebelum 15 bulan, kita kena bayar sebelum 15 bulan. Sebab pihak bank akan mengemaskinikan data-data dalam sikris tu pada 15 bulan. So dia orang kata kena manage bila masa kita nak bayar dan bila laporan itu akan dikeluarkan. Misalnya kita ada hutang, satu jumlah hutang yang banyak dan boleh juga kata namanya macam segala pinjaman tu tak boleh dilakukan. Boleh kata kalau stigma tadi kata senarai hitam kan. Kalau misalnya dah selesaikan hutang tu, tapi ada tempoh yang diberikan untuk keluar daripada, kata 6 bulan tempoh yang diberikan kepada bank. Itu bagaimana? Tak, itu tak betul tu. Kurang tepat. Katalah kita ada pinjaman ataupun dah masuk dalam program AKPK ni. Katakan pinjaman itu telah selesai. Macam saya kata tadi, yang mengemaskinikan sikris tu dan pihak bank kalau nak memberi pinjaman yang baru, dia akan menggunakan laporan kredit sikris untuk sebagai rujukan. So bagi pinjaman-pinjaman telah selesai dibayar sepenuhnya, dia tidak akan tertera di dalam sikris. Dia akan dikeluarkan, dikemaskinikan oleh pihak institusi kewangan. Berapa cepat tempoh dia macam saya kata tadi, sekali adalah 1 bulan. 1 bulan So katakan kita settle dah bulan ni, kemungkinan besar kemaskinan itu akan berlaku bulan hadapan. Baik. Bulan. Cik Zamri, sedikit pesanan dan juga tips kepada mereka kan, mungkin ada masih lagi yang tak berani, mungkin ada masih lagi stigma yang malu. Untuk datang ke AKPK. Ya. Okey, sebelum tu masyarakat pun tahu bulan ni adalah bulan terakhir moratorium dan bulan depan kita akan start membayar balik. Bagi mereka-mereka yang agak-agak masih terkesan dengan aliran tunai mereka, pergi berjumpa dengan pihak bank untuk mendapatkan bantuan. Kalau seseorang tu mempunyai beberapa pinjaman, kata 2-3 bank, mungkin agak sukar mereka untuk pergi 3-3 bank, datanglah ke AKPK
untuk kita boleh bantu. Tip-tipnya jangan tunggu last minute. Dan sekarang pun dah last minute dah ni. Jangan dah bulan ni pun dah habis, bulan depan kan akan start bayar balik. So segera datang ke bank-bank, bercakap dengan bank, berbincang dengan bank ataupun datang kepada AKPK. InsyaAllah kami boleh bantu. Baik. Terima kasih Cik Zamri Zainal, Ketua Cawangan AKPK Kuala Lumpur. Ini sedikit yang telah dikongsikan. Jangan malu, mereka sedia membantu untuk menguruskan kewangan. Kadang-kadang kita rasa kita boleh, tapi sebenarnya tidak. Kita perlukan bantuan pakar untuk melihat bagaimana aliran tunai kita berjalan dengan baik. Hati pun tenang nanti.